Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan untuk kita bertemu sekali lagi walaupun dalam ruang maya ini untuk kita sama-sama mengingati diri kita sesama sendiri dan kita menggalakkan sesama kita untuk kita terus beribadat pada sisa-sisa akhir bulan Ramadan ini yang akan tinggalkan kita kurang daripada seminggu lagi. Jadi mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan pada kali ini, ceramah kali ini menjadi pembakar semangat kepada saya terutamanya dan kepada para tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat untuk kita terus menggiatkan diri kita untuk beribadat pada malam-malam terakhir ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kali ini saya ingin kongsi beberapa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan fadilat Ramadan. Mudah-mudahan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita akan dapat membakar semangat kita untuk terus kita berjuang, bersabar beribadat pada malam-malam akhir dan hari-hari terakhir Ramadan ini. Hadis yang pertama yang disampaikan daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata bahawasanya pada satu hari apabila telah masuk bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atakum Ramadan syahrun barakah. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Yaghsyakumullahu fih. Yang mana bulan ini Allah Subhanahu wa taala meliputi rahmatnya kepada kamu semua. Fayanzilur rahmah, maka turunlah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan ini untuk manusia yang ingin rebutkan Ramadan tersebut atau rahmat itu. Fayanzilur rahmah wa yahuttul khataya, dan Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan, hapuskan segala dosa dan kesalahan sepanjang yang dilakukan oleh manusia atau orang Islam itu sebelum datangnya Ramadan, dengan syarat dia itu apa? Dia itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita digalakkan sangat untuk kita membaca zikir yang biasa kita baca ketika bulan Ramadan. Zikir apa tuan-tuan dan puan-puan? Zikir yang mana kita kerap baca selepas solat. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ataupun Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bergantung sama ada kita baca sendiri atau kita baca beramai-ramai. Kalau ramai-ramai, fa'fu anna. Kalau kita sendiri, fa'fu anni. Nah, ini zikir ini diajar sebenarnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dicerita oleh para ulama, tidak. Kerana itu dia menjadi tradisi kepada semua umat Islam untuk membacanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita untuk kita rebut 4 perkara dalam bulan Ramadan ini. 2 untuk Allah Subhanahu wa taala dan 2 untuk kita. 2 untuk Allah, perbanyakkan kata Rasulullah SAW, 2 perkara untuk Allah ini dan perbanyakkan 2 untuk kita ini. Sebutan 2 untuk Allah ni apa? Syahadah. Maka kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian satu lagi apa? Astaghfirullah. Mohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi apa yang Rasulullah SAW galakkan kita untuk kita banyak baca? Minta perlindungan dengan Allah SWT daripada neraka dan minta dimasukkan ke dalam syurga. Perbanyakkan 4 perkara ini, kata Rasulullah SAW. Maka kerana itu kita baca zikir yang biasa kita baca, asyhadu an la ilaha illallah,
Itu tasyahud kita, itu baca la ilaha illallah kita. Astaghfirullah. Kita mohon pengampunan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dua, ini khaslatan li rabbikum. Ini dua perkara untuk Tuhan kamu. Perbanyakkan, kata Rasulullah SAW ini. Dan khaslatan lakum. Dan dua ini untuk kamu, dan perbanyakkan. Apa dia? Yang ini, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Mohon masuk syurga, mohon perlindungan daripada neraka. Kita banyak baca ini. Nah, apabila kita banyak baca, insya-Allah bulan ini bulan rahmah. Bulan Ramadan ini bulan pengampunan. Maka Allah SWT gugurkan dosa-dosa yang telah terkumpul di bahu kita dalam tulisan kita sepanjang 11 bulan yang lalu. Kita banyak melakukan dosa. Kita buang. Segala apa dosa-dosa tersebut, seperti mana kita ini cuci baju kita apabila dah kotor, kita cuci hati kita daripada kotoran dosa dalam bulan Ramadan ini. Ke Rasulullah SAW sebut apa? Bulan ini yahutul khataya. Allah gugurkan segala kesalahan dan juga dosa. Wa yastajibu fihi du'a, kata Rasulullah SAW. Dalam bulan ini dimakbulkan doa. Doalah pada Allah, pernah doa. Terutamanya apabila kita buka puasa. Mintalah pengampunan dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa-dosa kita. Mintalah apa juga kebaikan dunia dan akhirat. Walaupun kadang-kadang permintaan kita itu kita fikir, macam benda-benda remeh je. Tak apa, minta je. Sama ada Allah kabulkan di dunia ataupun Allah berikan ganjarannya di akhirat nanti, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita, kita doa saja. Tapi kita percaya Allah kabulkan. Dan Allah kabulkan tu bila, itu urusan Allah. Kalau kita dapat dunia, alhamdulillah. Kalau kita dapat akhirat, alhamdulillah. Kalau kita dapat dua-duanya, alhamdulillah juga. Jadi tugas kita berdoa. Harapkan kepada Allah pengkabulan doa tersebut. Dan Rasulullah SAW beritahu dalam bulan ini, wastajibud doa, dan dikabulkan segala doa di dalam bulan ini. Yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fi. Allah nak lihat kamu itu berlumba-lumba dalam beribadat dalam bulan ini. Allah nak lihat kita berlumba-lumba beribadat dalam bulan ini. Apakah Allah tak tahu? Allah tahu. Semuanya dah tercatat. Semuanya tak tersembunyi pada ilmu Allah. Allah tahu yang belum sekarang dah akan datang. Pada kita belum berlaku, pada Allah dah terbentang luas. Allah tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak lihat kita lakukan ibadat, dan Allah SWT tahu apa yang kita akan lakukan. Jadi kita sebagai hamba, pada kita belum berlaku. Jadi Rasulullah SAW gunakan terms yang sesuai untuk kita manusia faham. Allah nak lihat kamu berlumba-lumba beribadat, wahai umat Islam. Maka kita berlumba-lumbalah ibadat. Lumba-lumba ibadat macam mana? Lumba-lumba ibadat dengan orang lain? Tidak. Macam mana kita nak lumba-lumba ibadat dengan orang lain sedangkan kita tak tahu ibadat orang lain tu macam mana, dan kita tak nak kepo pun ibadat orang lain macam mana. Kita lumba ibadat dengan diri kita sendiri. Ini pertama. Kita lumba ibadat diri kita sendiri. Kalau dahulu akunya ibadat gini banyak, sekarang aku gini banyak. Kalau Ramadan dahulu gini banyak, sekarang aku cuba gini banyak. Lumba-lumba. Dan kita lihat kepada ibadat kita atau ibadat orang-orang yang lebih baik daripada kita. Jangan lihat pada orang sekeliling kita. Lihat pada orang-orang yang lebih baik pada kita. Jadikan dia sebagai kita punya benchmark. Can I follow that benchmark or not? Can I approach that benchmark or not? Jadi kita berlumba-lumba dalam kita lakukan ibadat. Ini yang masuk Rasulullah SAW hadis ini. Yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fihi. Allah ingin melihat kamu berlumba-lumba mencari rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan ini. Bukan kita berlumba-lumba untuk dunia saja. Tahun ni pun tak ada apa kita nak lumba. Kalau tahun-tahun yang lepas, ya hari raya macam biasa, orang berlumba-lumba nak hias rumah, nak cantikkan rumah, nak ada pakaian cantik pada hari raya nanti, nak siapkan juadah hari raya dan sedap-sedap. Semuanya nak cantik, nak hias. Jadi kadang-kadang orang tu berlumba-lumba pada benda kat dunia. Sehingga dah lupa akhiratnya.
pada malam-malam akhir Ramadan atau pada hari terakhir Ramadan, yang sibuk cat rumah, yang sibuk dengan kemas rumah, yang sibuk dengan buat kuih, yang sibuk dengan itu, dengan ini. Semuanya sibuk kerana hari raya. Nah, tahun ni Allah SWT kata apa? No raya. Melalui sudah tentu perintah daripada pemerintah kita. Dan arahan mereka, ya, tak boleh nak keluar jalan-jalan macam biasa. Jadi kita balik semua pada Allah. Allah yang tentukan. Allah yang tahu virus ini. Allah yang tentukan segala apa yang berlaku. Maka kita ambil secara positif. Allah SWT kata, this year not the same raya as before. Jadi tak ada raya macam dahulu meriahnya. Makanya kamu, wahai manusia, tak perlu nak sibuk-sibuk buat persiapan untuk hari raya macam dahulu. Allah dah beri peluang. You are free now. Awak tidak dibelenggu dengan persiapan hari raya lagi. You're not tied down with all those preparations. No. Awak dah free. You're free person. Freedom daripada belum nak buat persiapan hari raya. Tak ada nak ziarah-ziarah lagi. Tak perlu buat persiapan kuih banyak-banyak lagi. Orang tak datang. Jadi, dah freedom. Freedom, kebebasan ini Allah berikan. Maka gunakan kebebasan ini untuk sekarang ini berlumba-lumba mencantikkan dalaman kita. Bukan rumah kita lagi sangat. Ya, kemas-kemas gitu sudah. Tapi lumba-lumba dalam mencantikkan hati kita. Ibadat kita. Ini, kita perlu berikan perhatian. Jadi Allah SWT nak lihat kepada apa? Kamu berlumba-lumba dalam melakukan ibadat. Wa yubahi bikum malaikatahu. Dan Allah SWT berbangga dengan hamba-hambanya, manusia, umat Islam yang berlumba-lumba dalam ibadatnya. Rasulullah atau Allah SWT berbangga dengan para malaikatnya. Allah SWT tunjukkan kepada malaikat betapa hamba-hamba Allah di kalangan jenis manusia ini ibadatnya kuat walaupun dia ada nafsu. Walaupun nafsunya itu menyuruhnya untuk buat benda-benda yang tidak baik. Walaupun nafsunya itu suruh dia atau anjurkan dia untuk berehat-rehat, enjoy. Walaupun tak dosa, enjoy. Nafsu suruh, tapi lawan. Maka Allah berbangga. Allah tunjukkan kepada malaikat, tengok hamba-hambaku. Subhanallah. Dan bila Allah dah berbangga, Allah akan berikan ganjaran yang setinggi-tingginya kepada hamba-hamba tersebut. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW sabda dalam hadis ini, wa yubahi bikum malaikatahu. Fa'arullah min anfusikum khaira. Maka gini Rasulullah SAW anjurkan kepada kita, perintahkan kepada kita. Maka tunjukkanlah kepada Allah segala ibadat kebaikan kamu dalam bulan Ramadan ini. Tunjukkan kepada Allah. Allah nak lihat kamu lumba-lumba dalam melakukan ibadat. Allah SWT nak berbangga dengan para malaikat tentang ibadat kamu tersebut. Maka hendaklah kamu tunjukkan ibadat kamu, kebaikan kamu dalam bulan Ramadan ini. Jangan tunjukkan kejahatan. Orang bodoh saja tunjukkan kejahatan dalam bulan Ramadan ini. Fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah azza wa jalla. Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya orang yang sangat malang, orang yang the most unfortunate person is the one yang mana, kata Rasulullah SAW, terhalang daripada mendapat rahmat dalam bulan ini, daripada mendapat pengampunan dalam bulan ini. Subhanallah. Ini orang yang paling malang, the most unfortunate person in the world. Bukanlah orang yang jatuh apa-apa ke dana, kehilangan harta benda, keluarga dan sebagainya, jatuh sakit sebagainya. Tidak. Orang yang paling malang, orang yang paling unfortunate dalam dunia ini ialah orang yang mana bila masuk bulan Ramadan, dia tidak dapat rahmat daripada Allah, na'udzubillah. Dia tak dapat pengampunan daripada Allah, na'udzubillah. Kenapa? Sebab by default bulan ini bulan rahmat, bulan pengampunan. By default semua orang dapat pengampunan dan juga rahmat. Tapi kenapa dia tak dapat? Sebab apa? Dia tidak tunjukkan kesungguhan untuk ibadat dalam bulan ini.
Dia masuk bulan Ramadan, puasa macam malas macam gitu. Macam satu benda yang azab Ramadan ni. Satu bulan yang dia, alamak, macam nak kena puasa. Yang dia tunggu-tunggu hari raya. Dia tunggu satu Syawal. Tapi Ramadan macam, have to go through what to do. Ini, mengikut hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, adalah sifat orang-orang munafik. Kerana Rasulullah SAW sabda dalam hadis tersebut, orang-orang mukmin bergembira dengan Ramadan, orang-orang munafik berduka cita, very unhappy bila Ramadan tu masuk. Jadi kita test diri kita. Kalau kita ada rasa macam duka cita bila masuk Ramadan, puasa dan sebagainya, lekas-lekas kita lawan. Kerana kita tahu, kita ingatkan diri kita, itu adalah sifat orang-orang munafik dan kita tidak mahu termasuk daripada kalangan orang-orang yang munafik. Jadi kita harapkan pada Allah, kita mohon pada Allah SWT pengampunan dan rahmat dalam bulan pengampunan dan rahmat ini, dengan kita tunjukkan kesungguhan kita dalam kita melakukan ibadat kepada Allah SWT. Berlumba-lumba dalam diri kita sendiri, lumba-lumba untuk lakukan ibadat. Kita cuba pastikan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Dan sudah pasti sepatutnya lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Kerana Ramadan yang lepas kita sibuk dengan urusan dunia, kita sibuk dengan persiapan raya, begitu dan begini, keluar masuk rumah, pergi shopping, pergi bazar, pergi kedai, pergi itu dan pergi ini. Tahun ini kita tak ada tu semua. Jadi maknanya by default banyak masa kita ada untuk kita ibadat. Dan by default Ramadan kita pada tahun ini sepatutnya lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Maka kalau Ramadan kita kali ini tidak sebaik Ramadan yang lepas, ataupun lebih teruk daripada Ramadan yang lepas, cepat-cepatlah kita sedarkan diri kita sebelum Ramadan tinggalkan diri kita. Jangan kita termasuk daripada kalangan orang yang the most unfortunate person in this world. Kita rebut baki bulan Ramadan yang ada ini untuk kita giatkan ibadat kita. Mudah-mudahan kita dapat cover balik yang lepas-lepas yang telah kita ni cuai untuk lakukan ibadat dalam bulan tersebut. Nah, ini hadis pertama. Hadis kedua yang terakhir yang saya ingin kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawasanya dia berkata, apabila Ramadan masuk, Rasulullah SAW pun menyampaikan hadis beliau ini. Hadis baginda ini apa? Sabda baginda SAW, inna hadha syahra qad hadarakum fa fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurimaha faqad hurimal khaira kullah wa la yuhramu khairaha illa mahrum. Hadis riwayat Ibn Majah. Nah, apa maksud hadis ini? Rasulullah SAW bersabda, inna hadha syahra qad hadarakum, sesungguhnya bulan Ramadan ini telah datang bertemu kamu. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sudah pasti kita tahu. Malam Lailatul Qadar. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Barang siapa yang terhalang daripada mendapat kelebihan Lailatul Qadar ini, maka sebenarnya sesungguh-sungguhnya dia telah terhalang daripada semua kebaikan. Siapa yang terhalang daripada mendapat Lailatul Qadar, dia terhalang daripada semua kebaikan. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah? Maksudnya ialah by default semua orang Islam yang beribadat dalam bulan Ramadan ini, yang bersungguh-sungguh untuk ibadat dalam bulan Ramadan ini, by default mereka akan dapat Lailatul Qadar. Kalau tiap-tiap malam mereka beribadat, sudah pasti salah satu malam tu terkena dengan Lailatul Qadar. By default semua orang Islam akan dapat. Tapi kalau tak dapat, kalau seseorang tu tak dapat, something wrong, very very wrong somewhere. Orang tersebut terhalang daripada semua kebaikan. Bukan kebaikan Lailatul Qadar saja,
Bukan ganjaran Lailatul Qadar saja, tapi semua kebaikan di dunia ini dan di akhirat dia terhalang. Na'udzubillah min dzalik. Wala yuhramu khairaha illa mahrum. Kebaikan Lailatul Qadar ini, pahalanya, ganjarannya seperti 1000 bulan atau 83 tahun punya ibadat akan terhalang, tak akan dapat orang yang mana memang haramkan diri dia untuk nak dapat. Na'udzubillah. Bayangkan tuan-tuan yang rahmati Allah, satu malam kita ibadat bersamaan 83 tahunnya ibadat. Kita tak tahu umur kita sampai 83 tahun ataupun tidak. Tapi kalau sekiranya kita dapat satu malam saja, malam tu kita isikan dengan tarawih, sebagai contoh, 20 rakaat. Seolah-olah setiap malam selama 83 tahun kita solat tarawih. Subhanallah. Dan mendapat pahala seperti malam Lailatul Qadar punya pahala. Subhanallah. Pahala tarawih itu kita dapat digandakan sampai 83 tahun. Ini rahmatnya Allah SWT, sifat pemurahnya Allah SWT. Allah berikan. Jadi kalau dia tinggal, dia hidup di dunia ni cuma 30-40 tahun saja, dia dapat hanya 10 Lailatul Qadar, dah dapat 830 tahun punya ibadat. Subhanallah. Banyak. Jadi by default, orang umat Nabi Muhammad SAW ni umurnya pendek tapi ibadatnya Masya Allah lama-lama. Seperti orang hidup beratus-ratus, beribu-ribu tahun. Kerana itu umat Nabi Muhammad SAW merupakan umat yang pertama masuk dalam syurga. Kerana pahala yang dapat tu banyak. Ini syafaat daripada Rasulullah SAW. Kerana kebesaran, keagungan Rasulullah SAW. Allah sayang kepada Rasulullah SAW. Allah berikan kelebihan pada umat Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur pada Allah SWT. Kita dijadikan oleh Allah SWT di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Maka banyak kelebihan Allah berikan kepada kita. Jaga kelebihan tersebut. This opportunity untuk dapat Lailatul Qadar. By default, semua orang Islam akan dapat. Tak akan dapat orang yang memang betul-betul malapetaka kehidupannya. Memang the most unfortunate. Tak akan dapat. Kenapa dia most unfortunate tak dapat? Sebab apa? Dia tidak tunjukkan kesungguhan ibadat dalam bulan ini. Dia anggap bulan ni macam bulan biasa saja. Atau dia anggap bulan ni bulan untuk berlapar dahaga saja. Atau dia anggap bulan ni hanyalah bulan untuk kita enjoy makan iftar sama-sama sebagai satu keluarga. Ataupun dia kata bulan ni hanyalah sebagai kita nak tunggu persiapan Hari Raya. Yang kita tunggukan adalah Hari Raya. Kalau itu yang ada, sebahagian daripada itu kalau dalam diri kita, na'udzubillah min dzalik, kita cepat-cepat buang. Kita fokuskan balik matlamat kita dalam bulan Ramadan ini. Kita bukan budak-budak lagi. Kita dah dewasa. Kalau budak-budak ya, puasa nak Hari Raya, kita dah dewasa, kita dah ada kematangan, dah ada maturity. Jangan jadikan kita seperti budak-budak yang belum balik, yang belum ada akal, yang mana berpuasa untuk Hari Raya, yang mana masa dia habis Ramadan untuk nak bergembira pada Hari Raya. Itu budak-budak. Kita tak. Kita dah dewasa. Maka kita tunjukkan kedewasaan kita, kematangan kita dengan kita mengetahui fokus sebenar Ramadan ini. Iaitu apa? Ibadat di dalamnya. Akhirat kita. Hari Raya itu adalah hadiah. Allah akan beri. Kegembiraan tu Allah akan beri. Walaupun dia seorang diri pun dia akan rasa gembira. Sebab apa? Allah yang tentukan kegembiraan dan kesedihan dalam diri seseorang tersebut. Jadi jangan fokus sangat pada Hari Raya. Fokus pada sisa-sisa saki-baki Ramadan ini. Gandakan usaha kita. Mudah-mudahan kita insya-Allah mendapat Lailatul Qadar dan mendapat ganjaran yang utama di hari akhirat nanti. Dan itulah fokus utama kita dalam bulan Ramadan ini. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita kekuatan jasad, jasmani dan juga rohani, kekuatan iman untuk kita terus beribadat. Terutama kita doa pada Allah SWT semoga kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.